Inginkan kesihatan dan rezeki yang baik bukan sekadar menadah tangan berdoa. Kita harus berani berusaha ke arah itu. Itu yang dikatakan apa pun bermula dengan tindakan. Kalau kita inginkan kesihatan yang baik, kita harus berdoa. Kita bukan sekadar menadah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Bolehkah kita berjaya kalau ini kebiasaan orang kita, biasanya kalau aku itu, kalau aku ini, semuanya banyak dengan kalau. Bolehkah kita berjaya? Kalau kita tidak tahu tujuan kita, kita tak tahu kita nak buat apa, kita tak tahu kita nak apa perancangan kita tak tahu, bolehkah kita berjaya? Kemudian alasan terlalu banyak. Alasan terlalu banyak, lemah tidak bersemangat. Kita dalam keadaan lemah, tidak sihat, sudah pasti apabila kita ingin melakukan sesuatu, sudah pasti ianya agak menyukarkan kita. Apalagi kalau kita tidak bersemangat. Kita ambil mudah semua perkara, kita sudah ada peluang di sini. Ramai yang mungkin di sini, yang hampir 250 orang sini, dah semuanya ahli kepada TDC. Dah tahu dah di TDC boleh peluang menjana pendapatan, boleh peluang mendapat kesihatan yang baik. Jadi dekat situ kita jangan ambil mudah. Kita kena ambil tahu benda-benda ni. Usaha sedikit, bolehkah kita untuk berjaya? Kalau kita punya usaha sedikit, sudah pasti boleh berjaya. Tetapi mungkin kita punya hasil kejayaan tu kita, apa yang kita harapkan 100% mungkin kita tak dapat. InsyaAllah insyaAllah kita berjaya. Sekiranya kita berani berusaha dan berikhtiar. Kita eratkan silaturahim. Di sini perniagaan TDC. Kita melibatkan ramai orang secara tak langsung, kita mengeratkan silaturahim antara kita rebut peluang. Peluang dah ada depan mata, peluang dah platform TDC dah sediakan satu peluang yang baik, ramai yang sudah tahu. So kita rebut peluang. Kalau kita tidak boleh mencipta satu peluang, lebih baik kita rebut peluang yang ada. Kemudian jangan ambil mudah. Kita kena tahu, kena ambil tahu apa sebenarnya yang kita nak lakukan. Kita kena ada azam. Azam untuk berjaya, kita kena ada matlamat, kita kena ada azam untuk kita berjaya. Kemudian yakin, ini paling penting. Selain daripada usaha dan berdoa, yakin dan percaya adalah sangat penting. Itu adalah salah satu faktor untuk kita terus berjaya. Kemudian kita lakukan amalan secara berterusan. Apa yang kita lakukan, kita bagaimana kita minum susu sekarang, kita amalkan satu pemakanan yang baik, bukan saja pada kesihatan, dia juga memberi kita pulangan dari segi kewangan kita. So kita amalkan, kita terus amalkan dan kita kongsikan kepada rakan-rakan kita. InsyaAllah kita akan berjaya. Kenapa TDC Holding Sdn Berhad? Alternatif Ikhtiar Kesihatan dan Kewangan. Ini kita kena tahu dan kita kena faham betul-betul. Saya nak kongsikan, kita kena tahu apa sebenarnya perniagaan TDC. Yang kita tahu TDC ni jual susu, jual apa, bagaimana kita boleh meraih pendapatan, bagaimana bonus tu boleh diperolehi daripada TDC. Itu kita kena faham. Apa sebenarnya konsep perniagaan TDC? Yang membolehkan kita meraih bonus. Ada orang telah mendapat bonus hingga 5,000 satu hari. Bagaimana? Dan apa sebenarnya konsep TDC yang membolehkan kita meraih pendapatan sebegitu? Kalau kita tengok, kenapa TDC? Kita ada produk patuh syariah, alternatif ikhtiar sihat, produk yang diakui berkualiti dan terbukti berkesan melalui kajian perubatan juga pengalaman pengguna yang telah mengamalkannya. TDC ada pelan pemasaran patuh syariah juga yang sangat unik, tidak membebankan, tidak memaksa dan mudah dicapai. Bonus dibayar secara harian dan terbukti ramai pengedar yang telah memperoleh tahap kehidupan yang lebih baik melalui pendapatan yang diperoleh. Kalau kita tengok, bukan saja ramai, banyak testimoni orang yang dah mendapat manfaatnya dengan minum susu Siti Joy. Kita tengok daripada sakit, dia dah beransur pulih dan pulih. Sedangkan ini bukan ubat. Tetapi kenapa apabila orang mengamalkan susu Siti Joy, dia boleh menyembuhkan. Jadi kita kena faham itu. Nanti nak cerita bagaimana dari segi pelan pemasaran yang dikatakan plasmametrik tadi, bagaimana dia membawa keuntungan. Kita tak payah takut pasal di TDC kita berjalan secara sah. Kita ada pendaftaran syarikat ASN, kita ada akta jualan langsung. Yang ramai company-company dekat sana memang nakkan akta jualan langsung. Kita ada sijil pendaftaran, kita ada sijil patuh syariah dan sijil pematuhan syariah. Kita nak cari company yang macam mana lagi sekarang. Semuanya ada cukup lengkap di TDC dengan produknya bagus, dengan pelan masarannya yang sangat unik dan tidak membebankan, dan ramai orang yang telah mendapat manfaatnya. Apa itu multi level marketing? Ini yang dikatakan perniagaan
konsep perniagaan TDC ini kita kena faham. Sebenarnya ini yang mendatangkan kita punya pendapatan. Ini yang mendatangkan kita punya gaji. Kenapa kita perlu menaja? Apabila MLM je ada orang kata ini skim cepat kaya, ini skim piramid dan sebagainya. Tapi kita kena faham, ada syarikat-syarikat yang menggunakan nama multi label marketing tapi menjalankan perniagaan tidak cara yang betul tanpa lesen dan sebagainya hanya untuk mengaut keuntungan. Tapi berbeza di TDC. Kalau kita tengok apa itu multi label marketing, yang ini kita kena faham. Satu bentuk perniagaan yang memerlukan pembentukan rangkaian yang dipanggil networking untuk membolehkan ahli berdaftar sebagai pengedar. Sebab tu di TDC produk susu City Joy ni kita tak tengok ada jual di pasar raya, tak dijual di Giant, tak dijual di Tesco dan sebagainya, farmasi dan sebagainya. Kerana pasaran susu ni diedarkan secara pengedar di mana kita mendaftar sebagai ahli dan kita mencari ahli lain untuk menjadi pengedarnya. Kemudian ahli ataupun pengedar terkenaan akan melantik individu lain yang dipanggil downline bagi membentuk rangkaian. Ini yang dikatakan kita kena faham. Dekat sini kita kena faham dulu serba sedikit apa sebenarnya konsep ini. Komisen atau bonus, ini yang paling penting. Komisen atau bonus atau insentif daripada syarikat dibayar apabila berjaya membuat jualan atau tajaan. Sebab tu kenapa kita kena menaja untuk kita dapat bonus yang besar, kita kena banyak menaja, kita kena banyak menjual. Tapi tak semestinya menjual. Di TDC dia unik, tak semestinya kita menjual, kita menaja. Bila rangkaian kita besar, kita pasti akan beroleh pendapatan yang besar. Akan cara pemakanan sihat dan kita kongsikan kebaikan, itu saja. Tak perlu kita nak cerita panjang-panjang, tak perlu kita nak cerita lebih-lebih. Kadang-kadang orang tanya kita pun berkenaan produk bukan kita kuasai semua. Orang tanya kita berkenaan plan bukan kita kuasai semua. Tapi sekurang-kurangnya kita amalkan dulu sebelum kita nak berkongsi. Kita amalkan dulu, kita dapat kesannya, kemudian kita kongsikan kepada rakan-rakan. Sharing begin healthy. Di mana kita ada 4 langkah di sini. Kalau kita lihat, amalan makanan sihat, mengamalkan pengambilan produk susu sebagai makanan tambahan harian sebagai alternatif ikhtiar untuk kekal sihat. Kemudian kita dah amalkan, kita hanya berkongsi peluang di mana kita kongsikan kebaikan, menambah susu kepada keluarga terdekat, saudara mara, rakan-rakan, jiran, kenalan terutama pada mereka yang ada masalah kesihatan. Kita tengok dulu di sekeliling kita, adik-beradik kita, rakan-rakan kita, jiran kita, mungkin mereka ada masalah kesihatan dan mungkin ada peluang untuk kita kongsikan kepada mereka supaya mereka pun sama dapat sihat seperti kita. Kemudian yang ketiga, kita kena ada perancangan dan kita kena ada tindakan. Matlamat perlu jelas, nyata. Apa yang kita perlu lakukan sebelum melakukan tindakan. Itu yang tadi kita kata, kita kena faham dulu serba sedikit apa sebenarnya yang kita nak lakukan. Kalau kita tak faham macam mana kita nak, lalu macam kita nak, contoh kita nak pergi ke Johor Bahru. Kita dah tahu perancangan kita, kita merancang kita nak pergi Johor Bahru pukul berapa, kita nak naik apa, laluan mana kita nak lalu. Sudah pasti kita kena ada perancangan sekurang-kurangnya. Kemudian yang 4, kita tindakan berterusan yang mana kita praktikkan, terus amalkan secara berterusan, secara istiqamah kita bagi mendapat hasil yang positif. Hanya 4 langkah yang mudah di TDC, kita amalkan satu produk yang sangat luar biasa, kita kongsi peluang, kita tahu apa kita buat, kita lakukan secara berterusan. Ini contoh pendapatan pada tahun 2019. Satu hari pendapatan dia 400, 300, 100 lebih, 200 lebih, 210 lebih kurang. Kemudian hasil daripada istiqomah setahun, dalam masa bulan yang sama tahun 2020, dalam masa setahun berjalan secara istiqomah terus melakukan tindakan, bonusnya telah meningkat satu hari kepada 1,900 sampai kepada 2,000 dan ada 2,000. Kita bukan nak tunjuk orang dapat bonus banyak. Di bonus ni kita nak tunjuk macam mana kita boleh TDC bayar bonus ni, macam mana kita nak dapat bonus yang besar macam ni. Bukan kita nak cerita orang pendapatan besar. Sebenarnya saya tunjukkan di sini sebenarnya bukan nak tunjukkan pendapatan. Sebenarnya saya nak kongsikan macam mana pendapatan tu boleh diperolehi, macam mana pendapatan tu boleh kita dapat. Okey, seperti biasa semua sudah maklum, kita ada package
Consumer, silver, gold, platinum, saya tak payah cerita benda ni lebih detail. Mungkin ramai kat sini dah ahli, dah tahu kalian semua hidup. Apa yang kita dapat bila kita menjadi ahli kalian semua hidup, kita berpeluang repeat order walaupun dengan RM120 consumer package, kita dah berpeluang untuk sihat, kita dah berpeluang untuk menjana pendapatan dan kita boleh menjimat membeli repeat order dengan harga 215 3 kotak. Kemudian performance bonus. Saya tak nak detail dalam benda ni. Semua mungkin benda ni akan diceritakan dalam pelan masaran pada tajuk-tajuk yang lain kerana saya pasti dekat dalam ni semuanya adalah ahli TDC, sekurang-kurangnya dah tahu serba sedikit berkenaan dengan bonus, performance bonus. Kemudian kita ada team bonus. Ini bonus yang paling besar di sini, team bonus. Saya sangat suka cerita team bonus kerana team bonus inilah yang membuatkan kita punya pendapatan sehingga RM5,000 satu hari. Upgrade bonus, upgrade wallet. Kemudian kita ada repeat order bonus. Kita ada ARW bonus. Kita ada top leader ranking, TDC reward dan cabaran hairat kematian dan pewaris akaun. Mana kita nak cari? Ini seolah-olah kita punya insurans. Kalau berlaku apa-apa dekat kita, sebab tu bila kita mendaftar sebagai ahli, kita company minta kita masukkan nama pewaris. Kerana apa? Pekernya TDC kepada kita supaya berlakunya apa-apa kepada kita, pewaris kita sudah pasti boleh menyambung walaupun dia tidak tahu apa-apa berkenaan dengan TDC, insyaAllah. Ini dia tadi yang saya katakan team bonus. Saya suka cerita team bonus kerana di team bonus ni lah penyumbang kita punya bonus besar hari-hari. Kita tengok kalau hanya dengan konsumer saja RM120, kita dah boleh dapat RM90 satu hari. Besar atau tidak, dengan modal RM120, kita dah boleh menjana pendapatan sehingga RM90 satu hari dan RM2,700 sampai RM3,000 sebulan. Kemudian package yang kedua RM3,330, kita boleh menjana pendapatan RM300 satu hari, dan package gold RM1,000 kita boleh menjana pendapatan RM1,000 satu hari, dan package yang paling besar di TDC RM2,300 kita boleh menjana pendapatan RM5,000 satu hari. Kita kena faham, di TDC bukan pangkat yang menentukan besar atau kecil kita punya bonus. Di TDC yang menentukan bonus kita besar atau kecil adalah package. Itu pun kita kena faham. Okey, kemudian apa fungsi placement metrik? Kita dah masuk sikit kepada placement metrik. Apa fungsi sebenarnya placement metrik ni? Mungkin ramai yang dah buka sistem, mungkin semua dah tahu dah buka sistem. Jangan takut untuk bila kita dah jadi ahli, jangan takut untuk buka kita punya sistem. Wajib buka kerana itulah sistem TDC, itulah kita punya perniagaan, kita punya kedai. Godeh-godeh lah dalam tu, takkan terhilangnya bonus kita kalau kita ada bonus dalam tu. Godeh je tengok dekat dalam tu. Salah satu fungsi yang ada dalam tu adalah placement metrik. Placement metrik merancang pembentukan dan penyusunan rangkaian yang betul melalui placement metrik dapat membantu membina power leg yang lebih besar bagi menyumbang ke arah potensi pendapatan yang lebih besar. Ia juga berperanan dalam membantu rakan niaga anda membina rangkaian lebih besar dalam jangka masa panjang. Maknanya dekat sini, placement metrik kita boleh monitor kita punya rangkaian. Bukan saja kita dekat mana kita nak placement, dekat mana kita, nama pun placement metrik, kat mana kita nak susun orang-orang kita tu supaya kita berpendapatan dan kita boleh membantu rakan-rakan kita. Placement metrik juga membantu anda mengenal pasti pergerakan rangkaian anda yang aktif, juga berpotensi menjana pendapatan yang lebih besar jika dapat kepahaman konsep perniagaan yang betul melalui penajaan dan penyusunan rangkaian. Jadi kita dah cerita tadi apa konsep sebenarnya TDC, multi level marketing. Kita dah tahu macam mana nak dapat bonus, kita kena bina rangkaian. Bila kita dah ada rangkaian, macam mana kita nak susun rangkaian kita melalui placement metrik lah kita nak menyusun yang dikatakan rangkaian kita tadi tu. Kita boleh tengok dekat sini. Ni kalau kita buka saja placement metrik, ini yang akan keluar. Sekiranya rangkaian tu terbentuk. Ini contoh rangkaian. Maknanya kalau kita nak tahu dealer, kita tinggal
tuliskan di dealer ID tu, kemudian kita search je, katalah Ahmad, list Ahmad. So kalau ahli yang baru, sudah pasti dia keluar new entry macam ni. Contoh kita silver, kita ahli baru, kita buka saja, sudah pasti kita ada kiri dan kanan saja, dua ni. Kalau kita tengok dekat sini, dia tak ada apa-apa lagi. Ini contoh kepada bila kita new entry, ahli yang baru, kita tengok kat situ, tiada lagi rangkaian dia di kiri dan di kanan. Sistem bagi pembentukan penyusunan rangkaian anda. Pastikan kita kena tengok benda ni. Kita kena buka, kena rajin. Walaupun bonus belum besar, bonus tak besar ke bonus besar. Kalau bonus besar memang hari-hari lah orang akan buka. Orang akan buka dia punya sistem. Tak semestinya kita nak tunggu bonus kita besar. Inilah perniagaan kita. Kita kena buka, kita kena tengok kedai kita. Kena belajar pandai-pandai buka. Mungkin upline masing-masing dah tunjuk macam mana cara kita nak login. Sebelum ni kita dah ada bercerita tentang sistem login TDC. Sangat powerful sistem ni. Sangat telus dan sangat powerful. Semuanya ada dalam ni. Ni dia kata double team unlocking. Sebelum kita nak menaja, kita kena tahu macam mana penyusunan. Ini juga penting kerana TDC dah menetapkan untuk kita menaja rangkaian, kita tak boleh nak suka-suka letak kat mana-mana. Kita kena tengok. Buat permulaan ni, maksudnya bagi permulaan. Maknanya di peringkat awal, bila kita nak menaja, kita kena faham. Minimum placement 2 orang dealer sale tim pertama kiri, baru dibenarkan membuka sale tim yang baru. Ini dikatakan unlocking system. Sangat, ini secara tak langsung, sistem ni sangat bagus di mana kita menggalakkan upline membantu downline. Maknanya memastikan hanya dealer yang aktif baru layak tim bonus, kemudian membantu menciptakan power leg untuk membina tim bonus yang lebih besar. Ini katakan, ini salah satu kunci double team unlocking ni, kita kena faham. Okey, macam mana kita nak menyusun, bukannya kita boleh letak di kiri dan kanan terus, kita kena boleh letak. Kita tengok di sini contoh sebagainya. Kita menaja A1, kemudian kita menaja A2, baru yang sebelah kanan tu terbuka. Maknanya kita kena susun di sebelah kiri A1, A2. Tak semestinya A1, A2 ni datangnya daripada kita yang menaja. Mungkin dia datang daripada placement, daripada upline, daripada atas kita yang di bawah kita. Untuk di mana bila kalau kita ada tahu penyusunan yang betul, kita susun, membantu rakan-rakan kita dengan membina power, besarkan kita punya power leg kita di sebelah kiri tu, kita susun, sudah pasti kita akan sama membantu rakan-rakan kita. Kita tengok kena faham A1, A2, baru kita boleh menaja di sebelah kanan. Kita kena ada dua. Tak semestinya kita direct sponsor ataupun dia datang daripada placement daripada kita punya upline. Apa itu GCV? Kalau kita tengok dekat atas tu, kita punya ikon, bawah kita punya ikon dealer tu, kita tengok dekat situ dia ada tulis GCV. Ada 3,000. Saya rasa ada yang GCV dia sampai juta pun ada. Saya pasti memang ada. Yang GCV tu sampai juta. Maknanya GCV ni macam kita punya volume. Dia adalah group capital value. Mana group capital value seolah-olah nilai duit yang menunggu kita dekat situ. Kita tengok macam mana dia yang dikatakan nilai duit yang menunggu kita. Datangnya dari mana? Datangnya dari mana GCV ni tadi? Sudah pasti datangnya setiap daripada rangkaian melalui penajaan baru, daripada upgrade package, daripada repeat order, daripada placement, daripada upline. Sekiranya ada je di bawah rangkaian kita, tak semestinya daripada direct sponsor kita, dia akan berlakunya GCV tu akan terkumpul. Di mana kalau si konsumer, kita lihat konsumer 0.3 poin, silver 1 poin, gold 2 poin, platinum 4 poin, dan repeat order 0.5 poin. Ini pun mungkin tuan-tuan semua dah faham, ini ada dalam plan pemasaran. Kita nak cerita ringkas saja dekat sini. So inilah daripada mana datangnya GCV tu, datangnya daripada poin-poin yang disumbangkan daripada kita buat repeat order, rakan-rakan kita buat repeat order dan sebagainya. Tetapi bila kita nak naik pangkat, sudah pasti kita perlukan
CV yang dikatakan CV itu daripada personal sale. Tu nanti kita akan cerita di ujung daripada personal sale untuk naik pangkat. Tapi untuk dapat bonus, tak perlu pun untuk personal sale. Walaupun limpahan tu datang daripada upline dan sebagainya, sekiranya ada je berlaku pairing, ada je berlaku point di kiri dan kanan, sudah pasti hari itu kita akan ada pendapatan. Walaupun serendah 0.3 poin, kalau kali dengan RM30, kita dah ada dekat sini RM9. Contoh konsumer buat repeat order hari ini, kita tak tahu daripada mana, mungkin daripada bawah kita, rangkaian kita buat repeat order, ada 0.3 poin, kita dapat RM9. Kalau ada 10 orang, kita ada 10 orang yang kita katakan tadi downline kita tu ada 10 orang, rangkaian kita ada 10 orang, semuanya kita cerita paling kecil, konsumer buat repeat order setiap bulan, 0.3 RM9. Bayangkan kalau kita ada 10 orang. Kalau kita direct sponsor, sudah pasti kita dapat dah bonus RO-nya RM40. Ini bonus, tim bonus yang kita dapat selain daripada RM40 tu. Kita dapat RM90 lagi tambahan dengan tim bonus tadi. Yang tu saya cakap powernya tim bonus ni. Tim bonus ni duduk diam-diam dapat duit. Tak perlu menyusul. Kita tengok macam mana situasi tu. Contoh situasi satu kita tengok Kita tengok dekat sini. Ini sebelah kiri kalau kita tengok dia punya point dia dekat sini dia ada 210. Kalau kita tengok A ni ada 210. Kalau kita tengok B ni ada 75. Tetapi kita tengok sponsor B ni bukannya A, bukannya Selma Gold ni yang sponsor dia. Yang sponsor dia adalah Rich Dan. Tak tahu datang daripada mana, tiba-tiba tercampaklah kat Komel ni yang sponsor dia Rich Dan bawa Selma. Selma tak sponsor pun. Kalau Selma sponsor, Selma dapatlah RM60. Tapi bukan Selma yang sponsor. Tapi secara tak langsung, ia menyumbangkan poin kepada Selma sebanyak 1 poin dekat sini. Kalau 1 poin silver, kita dah ada RM30. Begitu juga kita tengok dengan C ni. C ni, yang sponsor pun bukannya Kak Komel ni ataupun Selma Gold ni. Yang sponsor dia adalah Rich Dan juga. Datang daripada atas. Kemudian kita tengok B, C, D ni yang sponsor dia juga bukannya Selma Gold. Bayangkan baik hatinya upline dia menyusunkan yang dikatakan membantu rangkaian, dikatakan nak membesarkan power leg. Ini salah satu contoh saya tunjuk. Baik hatinya upline dia ni, tengok dia sponsor placement semua di bawah Selma Gold. Selma Gold dapat duit tak? Selma Gold tak dapat duit kerana bukan Selma Gold yang sponsor. Tetapi sekiranya secara tak langsung, walaupun Selma Gold dia masuk minum sendiri saja, tetapi secara tak langsung Selma Gold dah ada 210 poin dekat situ. Bayangkan, tak ada sponsor, hanya minum sendiri, hanya limpahan daripada upline tadi. Placement tu dia turun ke bawah membantu. Bayangkan kalau Selma Gold ni dia cerita kat kawan-kawan dia, dia kongsi kawan-kawan dia, ada yang nak jadi ahli, terbelilah orang kata termasuk ahli silver. Kata dia masuklah sebelah kanan ni silver, dia dah boleh buka sebelah kanan. So, sudah pasti Selma Gold ni, walaupun dia sponsor satu saja, dia dah dapat pairing di situ, dah berjumpa dengan B. Maknanya, kita membantu rakan kita ada point, ada volume untuk potensi dia ada pendapatan. Maknanya menunggu, kita boleh jumpa dia. Kau tak nak ke? Engkau tinggal jalan sebelah, engkau dah ada poin. Sekurang-kurangnya bila dia berjalan, dia dah nampak ada duit dekat situ. Ini salah satu cara kita nak bagi macam mana rakan-rakan kita yang tidur, mungkin secara kita punya placement metrik yang kita susun secara betul tadi tu, membantu rakan-rakan kita yang kita taja tadi, dia mendapat GCV tadi, dan secara tak langsung kita membantu dia untuk memudahkan dia menjana pendapatan. Kadang-kadang orang ni kita nak cerita banyak-banyak, bukannya dia senang faham. Kadang-kadang kita yang bertahun masuk pun tak faham-faham juga kan. Apatah lagi kita nak memahamkan orang. Sekurang-kurangnya kita ada satu cara bagaimana kita membantu dia, bukan saja sihat, kita membantu yang dikatakan peluang menambah pendapatan. Kemudian kita tengok seterusnya. Ini situasi 2. Situasi 2, kalau kita tengok situasi 2 ni, ni agak besar sikit lah, rangkaian dia agak besar sikit. Kalau kita tengok yang atas ni, total GPV dia ada 39,535. Dan di bawah ni kalau kita tengok,
Dia ada 31,864. Tuan-tuan boleh tengok ada beza total GPV dengan GPV di sebelah kiri dan di GPV di sebelah kanan. Kita tengok yang total ni keseluruhan. Kalau GPV ni kita boleh anggarkan dah. Kita dah boleh tahu dah berapa dia ni dapat bonus dah. Kita tahu 39,000 ni kita tolak aja 31,000 ni, kita dah boleh anggarkan berapa sebenarnya bonus yang orang ni dah dapat. Dekat sini yang terkumpul, dekat sini yang current. Benda tu berlaku, yang semasa masih menunggu. Bayangkan sebelah ni kosong, kalau ada pergerakan di sebelah kanan, sudah pasti ada berlakunya pairing kerana sebelah kiri dah menunggu. Ada satu power leg yang besar di sebelah kiri yang tengah menunggu 39,000. Dan ada juga yang GPV dia ni dah sampai juta. Bila agaknya nak tunggu dia runtuh, hari-hari dia runtuh 5,000, 3,000, 2,000. Berlaku je sebelah kanan, sudah pasti tim bonus akan bayar kita. Tim bonus bukan sponsor, walaupun masa tu satu susu pun kita tak beli, satu orang pun kita tak taja, sekiranya bergerak aja di sebelah kanan kita ni tadi menyumbang hari-hari poin 1.30, ada platinum 420, ada gold 200, ada RM60, hari-hari ada berlaku pergerakan, kita akan ada saja tim bonus. Sebab tu saya kata powernya tim bonus dekat sini. Kita kena tahu tim bonus ni lah yang membuatkan kita punya pendapatan kita besar. Boleh kalau orang tu memang dia aktif menaja, sudah pasti dia akan dapat pendapatan yang lebih besar. Kerana hari-hari, contoh dia hari-hari dia boleh menaja seorang platinum. Berapa pendapatan dia dah dapat. Dengan campur dia punya tim bonus lagi, RM120. Begitu juga dengan silver, tak payah yang besar-besar. Kita cerita silver, kita cerita silver lah, medium. Kita cerita silver. Satu hari kita boleh menaja satu silver RM360. Berlaku je pairing RM30. Pendapatan kita dah RM90 satu hari. Tapi kalau satu hari kita menaja dua silver, dua pairing, sudah pasti sudah melebihi RM90. Kalau kita consumer, kita tak dapat. Kita dapat je lah RM90 tadi. Tapi kalau kita silver, kita dapat sehingga satu hari maksimum RM300. Ini kita kena faham. Mana penyusunan tu, kita menyusun di sebelah kiri, membantu rangkaian kita. Kalau kita susun berterapur, kejap kanan, kejap kiri, kejap kanan, kejap kiri, kejap kanan, kejap kiri, yang mana satu kita nak tolong, menyusahkan kita nak bantu rangkaian kita. Nanti penyudahnya kawan-kawan kita fed up, kau kata nak tolong aku, tak ada apa pun, kau je yang dapat bonus. Dia terkial-kial. Sekurang-kurangnya kita membantu dengan cara penyusunan yang betul. Kita besarkan power leg kita di sebelah kiri. Apabila power leg kita dah sebelah kiri, kita dah ada volume, kita pasti untuk fokus kepada volume di sebelah kanan. Kerana berlaku je hari-hari minimum 0.3 poin, sudah pasti dia menyumbang, tim bonus menyumbang kita kepada poin. Kita tengok dekat sini poin dia berbeza-beza, setiap orang yang ada berbeza-beza dia punya poin dia. Kita tengok dekat sini, tinggal tunggu hidupkan sebelah kanan. Contoh satu lagi, A ni kita tengok, bayangkan A ni pun yang sponsor dia bukan yang atas ni, bukannya Ruzazan ni yang sponsor dia. Yang sponsor dia Rizana. C ni pun yang sponsor dia Rizana. Tapi sekurang-kurangnya tengok, nampak tak? Dia tak ada pergerakan pun langsung Riz Azan ni, kerana tak ada satu pun keahlian yang dia bawa masuk. Kita tengok. Kita tengok di sini. Kerana bila dia menaja saja, dia dah tak perlu unlocking sistem tadi, dia tak perlu menaja A, B, dia dah hanya menaja di sebelah kanan dia, A sebelah kanan dan B sebelah kanan sahaja. Tengok, bila dia menaja je seorang di sebelah kanan, sudah pasti kalau silver RM30, kalau gold sudah pasti RM60, kalau platinum RM120, kalau consumer sudah pasti ada dekat sini. Dia punya tim bonus. Ni saya cerita tim bonus saya lebih cerita kepada tim bonus. Kerana tim bonus ni lah, saya katakan tadi, tim bonus ni lah yang menjana, inilah mesin duit kita yang menjana pendapatan kita tanpa kita menaja, tanpa kita menjual satu kotak pun, walaupun satu seceh. Walaupun ketika itu kita dah tak minum susu. Katalah upline kita memang orang yang
Baik, dia terletak pula sebelah kanan kita dan sebelah kanan ni aktif pula. Hari-hari kita dapat duit, mengangkang je lah. Lepas tu terus tutup telefon, upline call pun tak angkat. Tak buat apa-apa, dapat duit. Ada, mesti ada yang situasinya begitu. Kerana di TDC, ia sangat mudah. Tak perlu, tak membebankan, tak perlu kita nak maintain apa-apa tiap-tiap bulan. Tak perlu. Tapi kita boleh dapat bonus tiap-tiap hari. Walaupun kita tak melakukan, walaupun kita hanya buat kerja sekali je. Nanti saya nak cerita macam mana kita buat kerja sekali je, macam mana teknik dia yang dikatakan tadi, macam mana teknik dia yang dikatakan, macam mana kita boleh bergerak secara drastik membesarkan rangkaian kita, teknik dia. Melalui program M9 nanti. Okey. Hanya dengan satu bonus, tim bonus saja, dengan kekuatan kuasa duplikasi melalui sistem penyusunan Plamas Metrik dengan berkongsi peluang kepada 4 orang rakan niaga saja, potensi pendapatan sehingga 5,000 sehari, naik taraf leader ranking Platinum Director secara auto, terima reward TDC berdasarkan poin CV terkumpul. Ini adalah salah satu teknik, adalah salah satu yang dikatakan macam mana kita buat satu kerja, semua bonus yang TDC keluarkan, semua reward yang TDC keluarkan, semua pangkat yang TDC keluarkan, kita sapu sekali jalan dengan satu kerja saja. Tak payah nak fikirkan macam mana nak menyusun. Tapi pentingnya yang tadi kita kena faham macam mana penyusunan tadi supaya kita berpendapatan dan kita bantu. Sebenarnya di sini mudah. Kita bantu rangkaian kita ada pendapatan, sudah pasti kita ada pendapatan. Kita jangan fikir kocek kita je. Kita fikir orang yang kita taja tu, kau nak buat duit tak? Di minum susu, kita taja-taja, dia masuk platinum, 2,300, 30 kotak susu, lepas tu kita tinggal. Pandai-pandai lah kau nak buat apa susu tu, kau nak mandi ke, kau nak minum ke, kau nak sedekah ke, pandai-pandai kau. Tapi kita tak cerita macam mana, kita cerita permulaan je, kau nak buat duit. Lepas tu setengah jalan, stop. Dia tenganga macam mana penyudahannya, dia simpan tentu fed up. Itu yang banyak secara tak langsungnya jadi orang fed up. Dia separuh jalan, cerita separuh jalan dan tak bersungguh-sungguh bantu rangkaian kita betul-betul berpendapatan. Kita fikir nak ambil yang bonus sponsor tadi kerana kita sponsor platinum, pandai-pandai kau lah 30 kotak susu tu kau nak campak mana. Kau nak minum ke, kau nak mandi ke, yang penting bonus sponsor aku dah dapat. Okey? Kalau kita fikir sendiri, tapi kita fikir dekat sini macam mana cara yang dikatakan mudah je dengan tim bonus ni, kita pastikan rangkaian kita berpendapatan. Saya nak share sikit. Ini yang dikatakan duplikasi. Kita lakukan, kemudian kita suruh ajar rakan-rakan kita lakukan. Sama yang kita kata tadi, empat perkara tadi kita amalkan, kita kongsi, kita fahami dan kita lakukan secara berterusan. Apa yang kita lakukan, kita minta rakan kita, rakan niaga kita lakukan perkara yang sama. Ini yang dikatakan duplikasi. Fahami kuasa duplikasi ni sangat membantu. Sangat membantu, kita kena faham. Itu mudahnya di TDC macam saya cakap tadi. Kita amalkan, kita kongsi, kita faham, kita ajar rakan-rakan kita sama faham dan kita lakukan secara berterusan. Kan ada yang tertanya-tanya apa dia projek M9 ni, katanya projek M9 kan. Ini adalah salah satu, orang kata salah satu alternatif, salah satu solusi yang berimpak tinggi. Jangan berimpak tinggi hanya dengan modal rendah, tapi kita boleh datang pulangan yang sangat besar. Bukan saja pulangan pada kesihatan, sudah pasti pulangan kepada segi kewangan dan merubah cara kehidupan kita. Action changing sting. Maknanya semuanya bermula dengan tindakan. Kalau kita hanya melihat, kita hanya memerhatikan saja, sudah pasti tidak ada apa-apa yang berlaku. Tetapi sekiranya kita melakukan sesuatu walaupun baru dalam keadaan bermula sedikit demi sedikit dan kita belajar dan terus belajar, ada kesungguhan, ada matlamat untuk kita berjaya seperti orang yang telah berjaya, insya-Allah kita ada hasil daripada tindakan kita. Bagaimana?
Kalau dia berlaku 1%, kita dah ada pendapatan RM50 sehari. Rasanya tuan-tuan, dalam keadaan sekarang, dalam keadaan yang ekonomi sara hidup, kos sara hidup yang sangat tinggi dan menekan agak-agak RM50 sehari ni besarlah, RM1,500 sebulan. Ini bagi orang kita cerita aliran pendapatan kedua. Bukan kita suruh dia berhenti kerja, kau berhenti kerja, dah elok-elok gaji RM3,000, RM4,000, kau berhenti kerja, kau buat susu ni, kau boleh dapat satu hari RM5,000. Lepas tu kita sponsor dia, kita tinggal. Matilah dia dah berhenti kerja, dekat sini pun tak dapat apa-apa. So, bermula daripada penambahan aliran pendapatan kedua. Maknanya kalau kita ada part time, kita dapat duit RM1,500 sebulan. Besar. Kalau berlaku 5% hasil tindakan kita, 250 sehari, 7,500 sebulan. Wow. 7,500 ni bukan calang-calang punya gaji tau. Kalau dah 5% berlaku, 7,500. Seandainya berlaku 10%, pendapatan kita 15,000. Kalau kita bekerja, kenaikan katalah kerja government ataupun sebagainya, kenaikan gaji kita mengikut peratusan. Mungkin satu tahun berapa persen gaji kita naik. Kita baru masuk kerja, gaji kita contoh, basic kita permulaan baru mula kerja mungkin contoh 3,000. Agak-agak kita nak dapat gaji kepada sampai 7,500 ni agak-agak berapa tahun? Kalau mula gaji 3,000 nak dapat 7,500. Agak-agaknya berapa tahun kita nak dapat gaji yang macam tu kalau permulaan kita baru 3,000. Apatah lagi kita nak dapat gaji 15,000. Kalau bermula 3,000 nak dapat gaji 15,000. Kiralah mungkin kerja sampai mati, pun dah mati, kerja balik pun kita tak dapat gaji 15,000 sebulan ni. Kemudian kalau berlaku 50%, 2,500 sehari, 75,000 sebulan. Kemudian sudah pasti sekiranya berlaku 100%, 5,000 sehari, 150,000 sebulan, reward 329,000. Mana datang reward? Company akan bagi reward bila kita naik pangkat. Ini kalau kita melakukan, walaupun kita hanya mampu merancang. Pasti kita merancang, apa pun kita kena merancang, Allah yang tentukan. Sekurang-kurangnya perancangan kita lakukan, berlaku 1%, berlaku 5%, berlaku 10%, dan tak mustahil ianya berlaku 50% dan berlaku 100%. Kalau kita betul-betul faham dan betul-betul kita bantu rakan kita sama-sama inginkan pendapatan. Bukan kita je, niat kena betul. Kita nak bantu rakan-rakan orang ramai sihat, nak bantu rakan-rakan kita pun juga berpendapatan seperti kita. Di sini mudah. Di projek M9 ini sangat mudah. Kalau siapa yang faham, nak ke tak nak lakukan, itu saja. Bukan masalah dia, kau nak buat ke, ada peluang ke tak nak. Ini persoalannya adalah nak lakukan atau tidak. Itu saja. Nak, yes or no. Ada dua je. Nak, buat, tak nak, tak dapat. Buat sekurang-kurangnya, ada peratusan yang kita akan dapat. Bagaimana bermula projek M9? Modal 330 je. Kita tak cerita modal yang paling rendah, 120. 120 tu orang kata konsumer, walaupun dah boleh mendapat pendapatan dengan RM90 satu hari, itu konsumer. Kita tak ambil yang 2,300, mungkin dalam keadaan sekarang membebankan untuk orang keluar 2,300 untuk terus bermula perniagaan. Mungkin ada orang yang mampu. Kalau ada orang yang nak ambil, kita kongsikan, ada orang nak masuk, rakan-rakan kita nak masuk 2,300, nak masuk platinum, nak masuk gold, jangan ditolak. Itu tolak rezeki namanya. Ini bermaksud saya nak ceritakan di M9 ni, projek Mission 9 ni, kita bermula dengan 330. Sangat berbaloi. 330, kita dapat 3 kotak susu. Anda buat, anda ada potensi untuk dapat duit. Tadi peratusan tadi, kalau anda tak buat, anda minum susu, anda mungkin dapat kebaikan dari segi kesihatan. Kalau masuk kerana kawan-kawan 330 pun tak buat, minum susu pun tak, bagi orang tua minum, sekurang-kurangnya kau dapat pahala sedekah. Kurang-kurangnya ada juga pahala sedekah. Daripada simpan je bawah katil, baik kita sedekah kat kawan-kawan, apatah lagi sedekah kat orang tua kita. Kemudian yang kedua, berkongsi kepada 4 rakan
minimum yang berazam untuk berjaya seperti kita juga. Kita bantu dia macam mana kita nak berjaya, kita pun bantu macam kita. Istiadat kesihatan dan kewangan. 4 orang kita katalah, contohlah saya ambil kira projek M9 ni, kerja setahun je bang, 4 orang setahun dah. Aku tak nak cari lain, aku nak 4 orang je. Tapi pastikan 4 orang yang kita cari tu betul-betul kita didik dia, kita ajar dia, kita bawa dia berjaya seperti kita. Kemudian kita lihat seperti yang saya kata tadi, kita faham betul-betul konsep, kita kena faham, bantu dan bimbing rakan melakukan duplikasi dan mencapai 9 misi mereka. Kita tengok apa berlaku 9 misi ni. Jadi apa yang kita lakukan, rakan kita kena lakukan. Kita kena pastikan dia lakukan misi kita, selesaikan 9 misi kita, dan kita pastikan rakan kita menyelesaikan misinya yang ke-9 juga. Tetapi ianya bermula dengan misi pertama. Hanya dengan misi pertama ni sudah cukup. Permulaannya adalah di misi pertama. Tindakan kita adalah di misi pertama. Apabila misi pertama ni kita berjaya melakukan, sudah pasti peratusan kita mendapat pendapatan sudah ada. Berkongsi apa yang anda lakukan. Kemudian kita tengok ini dah masuk kepada mission. Apa mission 1 yang satu ni? Mission kita rekrut minimum 4 orang team leader. 4 orang yang tadi kita kata, kita dah faham tadi dari segi unlocking system, placement matrix dan sebagainya. Sekarang kita susun je di 2 kiri dan 2 kanan, bermodal 330. Kita keluar 330 dan rakan kita pun semua keluar 330. Dekat sini kita ada di mission pertama. Kita andaikan mission pertama ni kita jangkakan dalam masa sebulan. Sebulan 4 orang. Nak tak nak? Nak tak 5,000 satu hari? Sebulan 4 orang. Nak buat? Tak nak? Dah. Dia nak kena macam tu. Kan? Tapi kita kena bantu rakan, bukan sekadar berkongsi. Dengan minum susu, kita dapat manfaat. So, apa yang kita dapat pada mission pertama? 4 orang tadi kali RM66 tadi, bonus sponsor kita dah ada RM264. So, 4 orang kita taja, kita dah ada 264. Bonus, tim bonus tadi kita ada 2 kiri dan 2 kanan. So kita ada dekat situ RM60. So jumlahnya pendapatan kita pada bulan pertama dengan 4 orang yang berlaku ni, tim leader kita, bawa tim leader kita ni tadi, kita didik dia. Apa yang perlu kita lakukan dalam mission pertama ni, ini yang paling penting. Inilah tunjang dia, mission pertama kita kena selesaikan dan kita bantu rakan kita tu, engkau kena selesaikan mission pertama engkau ni. Apa yang kita lakukan, dia kena lakukan. Kita betul-betul bimbing dia untuk dapat 4 orang ni. Pastikan semua 4 orang kita dah ada pendapatan, dan nak balik modal pun kita dah RM324, 80% masuk ke bank, 20% masuk ke ARW. Mungkin kita dapat dalam 200 lebih. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ni pula bila company dah naikkan bonus penajaan silver, kita taja, kita dah boleh buktikan pada orang, dengan kau menaja 1 silver, besok duit kau dah masuk lebih kurang RM52, macam tu lah. Kita dapat RM66, kita dapat RM60. Apa kita punya bonus sponsor tadi, RM66, 80% melebihi RM50, kerana minimum bonus untuk masuk ke akaun bank adalah RM50. So kalau RM66, kita toja 1 silver, lebih kurang RM52. Besok kita dah ada bukti yang mengatakan duit tu dah ada dalam akaun. Malam ni kita boleh tengok, besok dah ada dalam akaun. Itu boleh meyakinkan lagi orang, ini bukan tipu, ini bukan scam. Ini betul-betul memang TDC bayar, ini bukan cobaan. Nak buat atau tidak aja. 4, dan kita bantu rakan kita 4. Kita lihat apa yang kita perlu lakukan pada mission kedua. Ini bulan pertama, mission kedua kita, bulan kedua kita. Dah tak payah menaja lah. Tu saya kata tadi, ini buat kerja setahun sekali je, 4 orang je. Lepas tu jaga 4 orang ni betul-betul. Jaga dia sampai dia jadi kaya, sampai dia ada duit. InsyaAllah kita berpendapatan. Dengan sistem ni, kita berpendapatan. Kita tengok mission kedua kita. Mission kedua, kita pastikan 4 orang tadi tu melakukan duplikasi yang kita katakan tadi. Dia pun 4. Ini yang kita nak kena jaga. Kita pastikan, kita bimbing tim leader kita ni, dia melakukan mission pertama dia. Mission pertama kita 4 orang.
So ini adalah mission kedua kita. So 4 orang team leader kita tu adalah mission kedua dia, pastikan dia menyelesaikan mission kedua dia. Maksudnya dekat sini 4 orang sama macam kita lakukan. So apa yang kita dapat dekat sini hanyalah tim bonus 8 pair kali 30 maknanya 240. Ini kita tak ada cerita menaja ya. Kita cerita sebulan taja seorang je, 4 orang dah cukup, tak nak buat kerja, malas nak taja lagi. Hanya menaja dan membimbing dan memastikan tim leader yang kita taja tu betul-betul berpendapatan dan dia lakukan apa yang sepatutnya dia lakukan mission dia. Kemudian kita tengok pada mission ketiga, apa yang berlaku dan apa yang kita perlu lakukan. Mission ketiga, kita dah kena upgrade kepada gold package. Kerana apa? Ini mission kita yang ketiga, kita kena upgrade kepada gold package. Kerana pendapatan kita dah hampir mencapai RM1,000. Kalau kita tengok, kita ada 32 kiri dan kita ada 32 kanan. Dekat sini 32 pair kali 30 bersamaan dengan 960. Ini contoh. Contoh kita tengok dari segi rangkaian yang dikatakan tadi. Rangkaian kita punya berdasarkan placement metrik, kita punya power leg tu bergerak secara automatik. Itu yang kita nakkan. Kita menggerakkan power leg kita, menggerakkan rangkaian kita supaya power leg tu kita besar, semua berpendapatan. So kita ini potensi pendapatan kita tengok 960. Kita dah menghampiri RM1,000. Kalau kita masih di silver, kita dapat tak 960? Sudah pasti kita tak dapat. Kita hanya dapat 300. So takkan tak nak upgrade. Saya rasa sanggup berpinjam kot kalau nak dapatkan bonus 960 daripada kehilangan berapa ratus kerana tak upgrade. Sudah pasti. Okey, kita tengok. Ni mission ketiga. Mission ketiga, pastikan kita upgrade kepada gold. Kalau bonus kita dah menghampiri, dah melebihi daripada RM300. Kalau belum melebihi, tak apa, tak upgrade lagi. Tapi kalau dah melebihi, kita kena upgrade. Tapi kalau sistem ni berlaku, kalau mission ni berlaku, bulan ketiga je kita dah ada pendapatan lebih kurang hampir RM1,000. Bagaimana dengan mission keempat? Apa yang kita perlu lakukan? Tak maaf, ada 300 pun ada yang masuk. Masih nak masuk ni memang tak dapat lah kot. Okey, kemudian kita tengok mission keempat. Apa yang perlu kita lakukan? Mission keempat, kita dah kena upgrade pula kepada platinum package. Itu tadi daripada mission ketiga, sama ada kita nak upgrade terus kepada platinum dealer ataupun kita nak upgrade kepada gold. Itu terpulang. Di sini boleh terpulang kepada kita, bergantung kepada bonus yang kita dapat, adakah dah melebihi daripada package semasa kita. Kalau belum, kita boleh upgrade gold dulu, ataupun kita daripada silver kita upgrade terus kepada platinum. So kita dah standby kerana kita nak dapat pendapatan yang besar. Okey, kita tengok apa yang berlaku dengan rakan kita tadi, 4 orang tadi, team leader kita 4 orang tadi, 4 orang saja. Kita pastikan dia upgrade kepada gold juga, sama macam kita. Kita mission keempat, dia mission ketiga. Tugas kita memastikan tim leader kita tu melakukan kerja. Kita pantau dia, pastikan dia lakukan, kita sentiasa pantau dia. Apa yang kita dapat, potensi pendapatan kita, upgrade bonus 4 kali 200, RM800. Kita tak ada menaja, kita dapat upgrade bonus. Kerana kita satu pun kita tak menaja. Kemudian dari segi tim bonus, apa yang kita dapat? Kita dah ada power leg, kita dah ada rangkaian 128 kiri, 128 kanan. Kita dah ada pair dekat situ lebih kurang 3,840. Campur upgrade bonus, kita dah ada 4,640 pada misi keempat. Mission keempat, bulan keempat. Okey, kita jangkakan, kita andaikan mission ni berlaku pada setiap bulan. Satu mission, satu bulan. Satu misi, 4 orang. Dan masuk misi keempat, kita dah berjaya berpotensi pendapatan sehingga 3,000 lebih. Okey, kemudian kita tengok pada misi seterusnya. Pada misi kelima, apa yang berlaku pada misi kelima? Sudah pasti rakan kita pun dia upgrade kepada platinum. Kerana apa? Dia pun nakkan pendapatan yang besar seperti kita, dia upgrade kepada platinum. Kita dibayar sekali lagi upgrade bonus 4 kali 430, RM1,720. Kemudian dari segi tim bonus, apa yang kita dapat?
Kita dapat 167 pair kali dengan 30, maknanya ini yang dikatakan maksimum tim bonus. 167 kiri dan 167 kanan, kita berpotensi pendapatan 5,000 melalui tim bonus. Kemudian kalau kita tengok, mungkin katalah pada hari ini 167 kiri, 167 kanan, pada keesokannya yang 512 ni dia dah tolak 167, dan yang sebelah kanan ni 512 dah dikira 167, keesokannya dia jadi kosong. Tapi bayangkan, selepas 512, rangkaian terus bergerak, duplikasi terus berlaku, rangkaian terus menjana, pendapatan kita sentiasa ada di sebelah kanan ni. Jangan takut. InsyaAllah, yang penting kita pastikan rakan-rakan kita berpendapatan. Kita tengok apa berlaku pada mission ke-6. Mission ke-6, kita secara tak langsung, automatik, nak ke tak nak, kita dah naik kepada satu ranking yang dipanggil top leader ranking Platinum Director. Kenapa? Kita nak ke tak nak, melalui mission yang kita lakukan, rangkaian kita sama bergerak seperti kita nak atau tidak, kita terpaksa naik kepada Platinum Director. Kerana apa? Kita dah mencukupi syarat 170 kiri, kita dah ada 170 kiri, 170 kanan. Syarat untuk layak jadi Platinum Director adalah 100 kiri dan 100 kanan. Dan personal sale CV 10,000. Dekat sini secara automatik pada mission ke-6, sekiranya berlaku begini, kita dah ada 170 kiri, 170 kanan, dan kita dah ada personal sale CV 10,000. Daripada 4 orang yang awal, upgrade kepada gold, upgrade kepada platinum. 4 orang tadi, kita dah terkumpul hampir dekat dah 10,000, maknanya kita dah melayakkan kita naik kepada. Cuma dekat sini yang belum kita nak layakkan apa untuk kita naik pangkat adalah LDS. LDS tu kita kena kumpul. Kalau di Platinum Director kita kena ada 20 LDS, kita dah boleh layak untuk dapat reward melancong 3,000. So dalam keadaan PKP ni, tak ada ke mana pun boleh pergi melancong, mungkin kita boleh claim duit yang kita ada tu 3,000. Secara automatik berlaku je. Mission ke-6 ni kita dah naik pangkat. Kita tengok apa berlaku pada mission ke-7. Mission ke-7 seterusnya, secara tak langsung kita bimbing yang kita katakan 4 orang tadi, kita pasti betul-betul dibimbing, jadikan dia Platinum Director. Secara automatik kita naik kepada Ruby Director. Kerana kita sudah berjaya mendidik 2 PD kiri dan 2 PD kanan, sudah pasti kita akan naik kepada Ruby Director. Kerana syarat untuk naiki ranking kedua Ruby Director adalah melahirkan 2 PD kiri dan 2 PD kanan, dan reward barang kemas 8,000 kita dapat. Sebab tu di sini kita dari awal lagi penyusunan tu kita dah tetapkan dia 2 kiri dan 2 kanan. Kita bantu betul-betul 4 orang 2 kiri 2 kanan tu sehingga dia berjaya, sehingga dia sampai naik ranking seperti kita. Dekat sini je mission ke-7 kita dah dapat Ruby Director, kita dah dapat 8,000. Kita tengok seterusnya. Mission ke-8 pada bulan ke-8. InsyaAllah kita tengok kita dah terpaksa naik kepada Diamond Director kerana rakan yang kita bantu betul-betul tadi naik kepada Ruby Director, kita dah terpaksa naik kerana kita dah melahirkan dua Ruby Director kiri dan 2 Ruby Director kanan. Kita dah naik kepada Diamond Director. Apa yang kita dapat bila kita naik Diamond Director? Kita dapat reward lagi wang tunai RM18,000. Cuma kita kena completekan kita punya LDS. Semakin tinggi pangkat kita, semakin tinggi LDS yang kita kena kumpul. Kerana apa? Bila company nak reward kita sesuatu pencapaian yang bagus, sudah pasti dia nak kita ni betul-betul faham dari segi produk, dari segi plan. Bila kita nak LDS ni, kita kena rajin belajar. Begitu juga rekan pangkat. Kita tengok mission ke-9 yang terakhir, mission ke-9. Ini yang dikatakan projek mission 9. Mission ke-9, kita secara tak langsung naik pangkat paling tinggi dalam syarikat Diamond Ambassador. Kerana apa? Orang yang kita bimbing tadi, kita terus bimbing dia, galakkan dia sehingga
dia naik kepada Diamond Director, dan secara tak langsung kita naik kepada Diamond Ambassador, pangkat paling tinggi. Kita dapat reward 300,000 daripada company TDC, bagi lagi reward kereta cash, dan potensi pendapatan kita ketika ini adalah 5,000 sehari di mission ke-9. Tak sampai setahun. Memang kita kata dalam jangka masa setahun, perancangan kita jangka masa setahun untuk kita dapat pendapatan yang potensinya 5,000 satu hari, dan kita boleh berjaya dapat satu kereta 300,000 secara percuma. Tak payah nak keluar duit, beli kereta. Kita dah dapat. Mungkin kita dah ada kereta, mungkin daripada duit 5,000 sehari pun ada leader-leader yang dah keluar kereta-kereta yang mewah, mungkin dapat duit tu mungkin nak buat rumah dan sebagainya. InsyaAllah kita kena ada perancangan. Itu dia mission ke-9. Itu kita rancang, kita merancang kita punya pendapatan dalam jangka masa 365 hari. Kita merancang pendapatan kita, kita selesaikan kita punya tugas. Pendapatan bercecah 5,000 sehari, memiliki kereta berharga 300,000, menunaikan ibadah umrah bersama keluarga, reward hasil tindakan sehingga 329,000. Dari mana datangnya 329,000 tadi? Daripada peringkat awal, 3,000 kita jadi Platinum Director, 8,000, 18,000 dan 300,000 dikumpulkan reward semua. Kita ada 329,000. Dan infak untuk saham akhirat. So dekat sini, ini salah satu cara yang mana penjelasan kita nak mudahkan cara macam mana kita nak membesarkan rangkaian kita sikit sebanyak dari segi apa mission yang kita kena lakukan. Itu sebenarnya bukan apa, untuk membesarkan rangkaian. Kerana di TDC, kerana multi level marketing, kita punya pendapatan berdasarkan networking. Besar rangkaian kita, besarlah pendapatan kita. Kita di TDC kita bantu rakan kita yang kita katakan tadi, tim leader kita berpendapatan, sudah pasti kita berpendapatan. InsyaAllah tidak salah untuk berimpian jika kita berani berubah ke arah itu. Semuanya bermula dengan tindakan. Berani bermula dan melakukan tindakan pasti akan membuahkan hasil walaupun sedikit. Itu yang dikatakan tadi, sekiranya kita hanya merancang berlaku 1%, berlaku 5%, berlaku 50%, atau insya-Allah rezeki kita, Allah katakan rezeki kita berlaku 100%, dalam masa setahun kita dah boleh pendapatan yang agak lumayan untuk kita berdasarkan kita punya perancangan. Okey. Kemudian di sini kita pastikan, ni kita kata kita punya checklist, kita pastikan mission kita complete, mission 1 complete, bila tarikh complete dia. Mission rakan kita tu complete, bila kau complete, tarikh dia bila. Kita monitor betul-betul dan kita pastikan, jangan kita bantu dia. Jangan kita bermula saja lepas tu kita tinggal dia. Di sinilah sebenarnya saya nak menunjukkan kita sebenarnya apabila orang yang kita dah taja tu, bukan kita fikirkan kita nak sponsor tu. Kita kena fikirkan hala tujunya kita nak berpendapatan, kita kongsikan kepada dia sihat dan berpendapatan, kita kena kongsikan sampai habis. Macam mana dia nak berpendapatan, kita kena ajar dia, kita kena bimbing dia, kita kena bantu dia, kita kena support dia, kita kena bagi dia semangat untuk dia terus berpendapatan. InsyaAllah kita berdapatan. Kita berdekat sini sehingga mission ke-9. InsyaAllah. Dan bonus terus masuk ke kita punya akaun, bonus dibayar harian. Ni semua orang tahu di TDC, yang dah menjadi ahli lah, yang tak jadi ahli memang tak tahu. Sistem akan bayar kita bonus setiap hari, dari contoh apa berlaku yang kita lakukan tadi, 1%, 2%, 5%, 10% ataupun 100% bonus dibayar setiap hari. Masuk ke akaun bank kita. Nak ke tak nak, guna ke tak guna, duit tu tetap masuk ke dalam akaun kita. Tak payah kita nak transfer dalam e-wallet, tak payah kita nak tukar e-wallet kita, cukup saja RM50, duit tu dah masuk dalam bank. Satu hari kita menaja silver, besok dah ada RM52 dah lebih kurang dalam bank. Dah terbukti duit tu terus masuk ke dalam akaun kita. Ni semua orang dah faham ini. Kemudian akhirat kematian, kita ada akhirat kematian dan pewaris akaun. Ni yang paling penting, legasi perniagaan ni. Seperti yang Tuan Hafiz selalu trademark dia katakan, membina legasi di dunia dan membina istana di akhirat. Maknanya walaupun kita meninggal,
waris kita boleh menyambung. InsyaAllah ketika itu pendapatan kita 5,000 satu hari, walaupun 5,000, mungkin pendapatan kita 50%, mungkin 2,500, mungkin pendapatan kita 1%, RM50, 1,500 sebulan. Tetapi sekiranya benda itu berlaku secara konsisten, waris kita akan menyambungnya terus. Kita punya legasi, kita punya akaun tadi. InsyaAllah. Itu saya katakan tadi, dengan kita lakukan satu perkara, kita sapu semua reward point, ini cabaran dan sebagainya, kita boleh mengumpul poin yang banyak setiap hari. Sudah pasti kita boleh mengumpul reward point kita dengan banyak sekiranya misi kita tu berlaku dengan jelas, berlaku dengan betul, berlaku 100%. Apapun action changes thing. Semuanya bermula dengan tindakan. Apa pun yang kita lakukan di luar sana, sekiranya tak ada tindakan, takkan berlaku apa-apa. Tak semestinya dia terisi. Kehidupan kita, harian kita, sehari-hari. Kita nak keluar pergi kerja, kalau kita tak start motor, kalau kita tak start kereta, kalau kita tak pakai kasut, kalau kita tak melangkah buka kunci kereta, tak ada melakukan tindakan, kita takkan bergerak ke mana-mana. Semuanya bermula dengan tindakan. Nakkan rezeki yang baik, kesihatan yang baik, sudah pasti kita kena bukan sekadar menadah tangan berdoa, kita kena berusaha ke arah itu. Dengan cara berusaha, sudah pastilah bila berusaha dan berikhtiar, kita akan melakukan tindakan. Lakukan tindakan yang bijak, lakukan tindakan yang baik. Kalau kita nak membawa rakan-rakan kita, kita lakukan dengan niat yang baik. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat manfaatnya. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. InsyaAllah.